Selamat sejahtera doktor, nama saya ialah Leong Zeng Yang dan nombor metrik saya adalah 279703. Hari ini saya akan membentangkan tajuk bagi kumpulan 5, iaitu rancangan pengurusan. Rancangan pengurusan merupakan suatu proses penentuan visi, misi, dan objektif sesebuah organisasi. Pengurus menentukan objektif yang hendak dicapai oleh organisasi dan menentukan tindakan yang paling sesuai untuk diambil bagi mencapai objektif sesebuah organisasi. Mengenal pasti, mengambil dan menggunakan sumber secara cekap dan berkesan untuk mencapai objektif organisasi. Seterusnya, personal. Merangkumi semua keputusan yang berkaitan dengan personal dalam sebuah organisasi. Meningkatkan sumber produktif tenaga manusia kepada organisasi dan pada masa yang sama, organisasi dalam memberi kepuasan kepada mereka. Dapat dikaitkan dengan mewujudkan persekitaran yang membolehkan pengurusan melantik, melatih dan memotivasikan pekerja. Seterusnya, personal. Pembayaran upah dan gaji. Membentuk sistem pembayaran upah yang wajar dan sistematik. Contohnya, Frozen Food Master memberi gaji berdasarkan waktu pekerjaan pekerja. Kebajikan pekerja. Memberi perhatian dan mengambil berat terhadap pekerja. Contohnya, Frozen Food Master memberi pekerjaan yang sesuai dan tidak melampau agar menjaga keselesaan pekerja. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, Doktor. Nama saya ialah Chong Jing Long dan nombor metrik saya ialah 279732. Saya akan meneruskan poin saya iaitu struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan proses menyusun dan mengagihkan sumber manusia dan sumber fizikal untuk melaksanakan tugasan masing-masing supaya dapat mencapaikan matlamat organisasi dengan lebih cekap dan berkesan. Struktur organisasi juga dapat menggambarkan hubungan antara pelbagai tahap pengurusan melalui catat organisasi, lini dan staf dapat melihatkan dengan lebih jelas. Secara umumnya, struktur organisasi boleh dibahagikan kepada 3 bentuk iaitu struktur fungsian, struktur division dan struktur metrik. Dalam perniagaan kami telah menggunakan struktur division geografik. Sebab kami memilih struktur organisasi division geografik ini adalah lokasi pasaran telah menjadikan fokus bagi perniagaan kami dan kemudahan untuk mendapatkan sumber buruh. Sebagai contoh, kami telah menubuhkan beberapa kedai makanan sejuk di kawasan utara, selatan dan timur. Terdapat juga kebaikan dan keburukan bagi struktur organisasi ini. Yang bagi kebaikan, yang pertama dapat menjimatkan kos sama ada dari aspek sumber tenaga ataupun sumber fizikal. Yang kedua dapat mempertingkatkan kemahiran dalam membuat keputusan. Yang ketiga, pengurusan akan lebih memahami masalah pelanggan. Bagi keburukan pula, konflik matlamat antara cawangan dengan organisasi juga akan berlaku, memerlukan lebih banyak peraturan untuk penyelenggaraan kualiti antara pelbagai kewangan juga akan sukar dan yang terakhir, kerjasama dengan division yang lain agak sukar juga. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Atikah binti Muhtar, nombor metrik 272415. Saya akan membentangkan tentang perancangan sumber manusia. Perancangan sumber manusia adalah proses untuk memastikan organisasi mempunyai jumlah dan jenis pekerja yang betul dan sesuai. Kedua, untuk membuat jangkaan dan peruntukan bagi penggerakan sumber manusia ke dalam, di dalam dan keluar organisasi. Objektif membuat perancangan sumber manusia adalah yang pertama, memastikan penggunaan sumber manusia adalah efektif untuk mencapai matlamat organisasi. Kedua, memenuhi keperluan pekerja secara optimum. Dan yang ketiga, meramal dan merancang keperluan tenaga kerja untuk masa depan. Nama saya Om Kamat dan nombor metrik saya adalah 277349. Seterusnya saya akan membentangkan proses rancangan sumber manusia. Proses yang pertama adalah membuat penyimpanan persekitaran. Perancangan sumber manusia bermula dengan menganalisis persekitaran ruangan dan dalaman organisasi yang mempengaruhi sumber manusia.
Persekitaran layanan meliputi faktor ekonomi, pasaran buruh, perundangan, perkembangan teknologi, dan faktor sosial. Persekitaran dalaman sosial pula adalah seperti gaya pengurusan, matlamat organisasi, program sumber manusia, dan aktiviti lain yang berkaitan dengan tenaga buruh. Seterusnya adalah langkah meramal permintaan dan penawaran buruh. Kita perlu mengenal pasti keperluan tenaga buruh organisasi pada masa depan dan membuat ramalan berdasarkan perancangan strategi dan matlamat organisasi. Ramalan penawaran buruh dibuat untuk mengetahui bilangan tenaga buruh yang sedia ada dalam organisasi adalah mencukupi untuk mencapai matlamat organisasi atau tidak. Langkah yang ketiga adalah menganalisis jurang permintaan dan penawaran buruh. Kita perlu sentiasa membuat perbandingan antara permintaan dan penawaran buruh. Kiranya permintaan buruh kurang daripada penawaran buruh, maka lebihan tenaga buruh akan berlaku. Langkah yang seterusnya adalah membentuk rancangan tindakan untuk menutup jurang. Berdasarkan lubang yang wujud, satu rancangan tindakan yang bersusuaian perlu dibuat untuk merapatkan atau menutup lubang tersebut. Kita akan mengubah pekerja semasa permintaan tenaga buruh lebih daripada penawaran buruh. Akhirnya adalah membuat penilaian terhadap rancangan tindakan. Setiap rancangan tindakan yang diambil perlu dibuat penilaian untuk melihat keberkesanannya. Sekiranya rancangan tidak dapat memenuhi matlamat organisasi atau masih tidak merapatkan lubang, maka tindakan pembetulan perlu diambil. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fadila binti Muhammad, nombor metrik 278189. Saya akan membentangkan tajuk perkhidmatan pelanggan. Perkhidmatan pelanggan ialah perkhidmatan yang ditawarkan atau yang disediakan oleh sesuatu perniagaan kepada pelanggan mereka untuk berkomunikasi secara langsung. Hal ini untuk memudahkan sebarang tuntutan, cadangan atau timbul keraguan terhadap produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Yang kedua ialah imej perniagaan. Perkara ini berlaku kerana pelanggan akan menggunakan saluran ini untuk membuat aduan. Perkara ini merupakan tanggungjawab syarikat untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul. Dan apabila syarikat gagal menyelesaikannya, ini akan menjejaskan atau mencemarkan imej perniagaan, sekaligus akan memberikan tanggapan buruk kepada pengguna lain. Yang terakhir ialah untuk meningkatkan kadar pengekalan pelanggan. Perkhidmatan pelanggan yang baik akan membuatkan syarikat mengoptimalkan pengalaman pembeli. Pelanggan akan berasa selesa ketika membuat pembelian, dan dengan pengalaman itu, pelanggan akan lebih cenderung untuk membuat pembelian lagi serta mungkin akan menjadi pelanggan tetap. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada doktor. Nama saya Pun Wajid. Nombor metrik saya 279021. Dan saya akan meneruskan pembentangan ini. So, jenis-jenis perkhidmatan pelanggan. So, Frozen Food Master ada dua jenis perkhidmatan pelanggan. So, yang nombor satu, perkhidmatan pelanggan secara email. Sebahagian terbaik tentang perkhidmatan pelanggan email ialah ia tidak memerlukan kos yang besar serta dapat dibalas dengan cepat dan pantas. Jenis perkhidmatan ini juga dapat rekodkan dan dokumentasikan perbualan pelanggan dalam sesuatu tempoh masa. Sebagai contoh, Frozen Food Master mempunyai email yang sedia ada untuk memberi kepada pelanggan untuk menggunakan. Dan perkhidmatan pelanggan yang seterusnya adalah perkhidmatan pelanggan secara live chat. Sembang langsung menawarkan masa respons terpantas kepada pelanggan. Pelanggan boleh berbual dengan ejen dan meneruskan tugas harian mereka pada masa yang sama serta mendapat balas dengan banyak pelanggan. Contohnya, Frozen Food Masters juga membekalkan perkhidmatan pelanggan secara live chat untuk memberikan respons yang terpantas dan dapat menyelesaikan aduan atau tuntutan pelanggan dalam masa yang singkat. Yang itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.